Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, ahli jawatan kuasa masjid surau, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, di hari-hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai afdalu ayyamid dunya, seafdal hari dalam dunia ni ialah hari 10 hari yang kita berada, iaitu hari 1 hari bulan Zulhijjah sehinggalah sampai ke 10 hari bulan Zulhijjah. Cuma orang kita dia tak sedar hari ini hari mulia. Yang kita duduk 10 hari ini hari yang paling mulia. Pasal tak ada orang peringat, tak ada orang besar-besarkan dia, kita tak rasa besar. Tapi kalau bulan kemerdekaan, tuan-tuan, walaupun merdeka sehari 31 Ogos yang hari merdeka, tapi sebulan tu orang ingat. Bawa bendera 20 bendera buh di mutu sebiji balik pihak. Tapi orang rasa bulan tu bulan kemerdekaan, bulan besar. Sebab kita orang Melayu, orang Malaysia. Tapi 10 hari di bulan Zulhijjah ni jarang-jarang orang peringat, kita tak berasa dia besar. Padahal dalam Quran sebut wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah dengan 10 malam. Kata ulama tafsir kita, 10 tu ialah 10 Zulhijjah inilah. Kenapa besar? Sebab dalam 10 ni terkandung segala kebaikan. Hari paling mulia dalam Islam ialah hari Arafah, iaitu hari yang kita sunat puasa. Hari Nahar, hari sembelih juga berada dalam 10 tu lah. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang tuan-tuan boleh dengar lah ceramah-ceramah sempena korban ni. Barangkali penceramah-penceramah kita akan sebut benda tu. Saya malam ni nak cerita bab Syiah, tuan-tuan. Ramai orang tu rasa tak bahaya Syiah, jadi malam ni nak bagi bahasa bahaya ya pun. Insya-Allah. Okey tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Adakah Syiah benar-benar suatu ancaman? Adakah benar Syiah ni suatu yang bahaya? Dengan dadah mana bahaya lagi tuan-tuan? Baru ni saya ceramah dengan AADK, agensi apa dia panggil? Anti dadah lah kono, AADK. Jadi orang anti dadah kata dadah bahaya lagi daripada Syiah. Syiah ni dia taklah bahaya tera mana, akidah ya. Akidah saja. Tapi dadah dia musuh kepada negara, musuh. Kita tengok ya bahaya mana satu tuan-tuan. Saya boleh sebut awal lah, dadah ni habis-habis mati curi barang orang dan sebagainya memang susah jugalah, jangan kata tak susah. Tapi dadah ni akidah ni, kalau dia rosak nampak luang elok, tapi mati tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita takut, kekal selama-lamanya di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, saya nak tayang dululah 1-2 video nak bagi bahasa bahaya dulu sebelum kita bercerita berkenaan dengan betul ke Syiah ni sesat. Ya ke Syiah ni sampai terkeluar daripada senarai umat Islam, atau dia tak sampai taraf tu, dia cuma mazhab sahaja. Kita nak tengok 1-2
Video ni dulu barangkali yang pernah ikut ceramah saya tengok dah. Saya nak tayang bagi yang tak pernah tengok. Okey, yang ni yang pertama saya nak tunjuk ke tuan-tuan. Bukan. Saya tunjuk hal lain dulu tuan-tuan. Yang ni. Pasal saya mai ke Penang, saya kena tunjuk hal ni dulu. Negeri lain saya tak tunjuk tak apa. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, dalam beberapa bulan yang lalu saya pernah hebohkan isu ni sekali. Saja nak bagi orang tersedar. Sebab umat Islam ni dia nak lawan apa pun dia ada musim dia. Musim bola dia main bola, musim badminton dia main badminton. Musim Syiah 10 tahun sekali. Syiah ni dia 10 tahun sekali dia punya haul dia. 10 tahun baru kita peringat balik, bahaya. Bila kelang kabut, setahun ni lepas tu senyap lah. Jadi oleh kerana saya tengok dah makin senyap, saya nak bagi panas balik, saya buat keluar berita ni tuan-tuan. Allah dia yang suabak tu tak keluar dah di sana. Ada satu lagi ikut. Mungkin yang ni. Yang ni. Okey. Keluar dalam surat khabar sinar di seluruh Malaysia kenaan dengan pegawai agama terlibat Syiah. Keluar dalam surat khabar ni, muka saya di depan, sehingga saya yang dituduh Syiah tuan-tuan. Allah, naya saya. Jadi kalau orang tengok, cuba tuan-tuan tengok, jadi saya jadi Syiah tu. Tak, saya nak abang orang lain. Saya dedah kan, dia sebenarnya pengarah Jabatan Agama Islam sebuah negeri. Dan negeri itu saya bagi tahu malam ni Pulau Pinang. Bekas pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang satu ketika dulu jaga agama kita ni, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga syariah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ni jadi orang nombor 2 kuat Syiah di Kedah. Cuba tuan-tuan bayang sampai setara mana punya besarnya pengaruh Syiah, boleh mempengaruhi sampai bekas pengarah Jabatan Agama Pulau Pinang boleh jadi Syiah. Walaupun orang Jabatan Agama marah sikit lah sebab ada sikit tercalar imej mereka, tapi bukan itu maksud saya. Mereka kata dia bukan mengaji agama pun, ngajilah juga dulu, mengaji Mata Mahmud, masuk UKM, tapi dia bukan bidang agama total, memang mengaji agama betul tak. Cuma dia orang PTD, duduk di pos pengarah. Jadi kita silap lah abang pegawai agama. Dah tu surat abang biasalah kan. Perangai surat abang, kita abang lagu lain, dia abang lagu lain. Saya abang bekas pengarah, dia kata pegawai agama. Bila sebut pegawai agama, makna dia hak jaga agama, qadhi dan sebagainya. Itu saya nak buat macam mana surat abang, nak marah dia lah. Okey, ni dia orang dia tuan-tuan. Surat abang tak tunjuk, dia tak berani tunjuk, takut nak tunjuk ni, bukan senang kena saman. Saya tunjuk lah ni, tapi saya tutup sikit lah. Tu dia orang dia tuan-tuan. Tu yang baju putih ni saya. Dia cabak berdebat, dia yakin Syiah betul. Dan dia kata apa? Tok Su, dia bahasa diri dia kat kami Tok Su. Dia kata Tok Su dulu semayang berasa tak berapa sempurna, tapi sejak masuk Syiah ni berasa sempurna dah semayang ni. Ni. Cuba tuan-tuan bayang, dia punya pengaruh dia sampai setara mana? Kuat mana pengaruh dia ni? Kan benda tu remeh ya. Tak remeh kot tuan-tuan, sampai bekas pengarah pun boleh pengaruh ni. Kalau benda yang tak kuat mana, saya tak rasa lah orang sehebat itu mungkin terpengaruh. Ni Ustaz Nasim, ni Ustaz Zulfadli, ni hak atok pertemuan ni. Dia nak berdebat, dia nak yakinkan bahawa yang betulnya Syiah. Atok debat, dia kata kita lawan yang betulnya Syiah. Okey. Yang kedua, yang ni. Saya nak tunjuk. Ni ada mic no? Yang ni nama dia Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf bin Ahmad. Dia bukan jadi Syiah. Adik dia.
Dia telefon saya nak pergi dengar ceramah saya di satu tempat, di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Kita buat diskusi buku ni tuan-tuan. Saya buat diskusi buku-buku berkenaan Syiah yang kami Persatuan Ulama Abim Negeri Kedah kita terbit buku kecil-kecil lah. Buku menjawab putar belik Syiah. Lagi saya baca sikit dekat tuan-tuan. Dia minta kebenaran nak hadir. Saya telefon saya kata mai lah. Cuma saya tak kenal dia. Saya tanya ustaz siapa, dia kata saat lagi kita kenal saat lagi. Jadi bila dia sampai ke tempat tersebut, dia cerita pengalaman peribadi yang menimpa dia dan ahli keluarga dia. Saya pun kata kalau lagu tu saya nak minta ustaz tolong ceramah dulu. Cerita pengalaman ustaz ni kepada anak-anak pelajar ni supaya mereka tahu benda yang lebih real. Saya barangkali berteori ya, ni orang yang hadapi situasi tersebut. Jadi dia pun cerita dan saya nak tuan-tuan dengar cerita yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusof ni. Barangkali boleh menyedarkan kita sejauh mana bahayanya ajaran yang namanya Syiah ni tuan-tuan. Ustaz yang saya curi masalah tapi ada sosial cakap dulu. Saya pun belajar ini dengan. Tapi yang menyebabkan saya mai ke sini untuk mendalami ilmu yang terkandung dalam buku ni, jadi saya harap dalam 10 hari saya baca dalam puasa ni belum selesai dah saya baca. Punca dia apa? Punca adalah salah seorang adik saya adalah bapa dan hati. Bapa saya kenal bahawa adik saya adalah orang Syiah. Adik-adik yang saya hormati sekalian, dalam 3 hari 4 hari lepas maut saya, umi saya sebagai umi kerja. Dalam itu adik saya ni, adik saya ni tuan-tuan, dia orang semua boleh mati dia tak apa orang boleh mati. Dia mengaji sekolah agama Islam. Dia mengaji pelajaran dia di Islam Berbangsa. Selepas daripada mengaji di sana, perempuan yang dia dapat mendengarkan dan berkawan Allah berkata, kita lepas pada dia 10 tahun dia keluar dari rumah dan tahu kata dia Syiah. Jadi di antara benda-benda yang cukup memberikan suatu pukulan kepada kita, bila saya berkomunikasi dengan dia, saya berkomunikasi tapi taklah sampai pekat tu. Saya beritahu lepas saya tanya penting yang ada bidang Syiah ni mati habis mengaji dah. Kitab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kitab mazhab Syafi'i semata-mata pun kita jauh kita sekitar apa kena jauh tu lama ada tidak jauh tu. Bagi kita ni buat kajian dah Syiah yang lebih baik. Dia Masya Allah. Lepas tu tentang yang terbaru ni, yang bertinggal lepas yang Allah saya teriak ni, yang umi saya teriak, bila umi kata ni mati dalam buku ni kata Syiah ni dia laknat sahabat-sahabat dalam teriak betul ya, tak betul betul macam mana? Dia buat semua dalam Masya Allah. Betul dia nak dia lah. Saya nampak saya nampak melihat saya ni. Okey, cukuplah kita tengok banyak tu. Jelas dah tak tahulah, saya tolong ulang balik barangkali ada yang tak berapa jelas. Ustaz ni dia cerita, kami baru tahu, dia kata yang menyebabkan dia mai ke ceramah tu ialah sebab salah seorang adik dia baru depa pasti terlibat dengan ajaran Syiah, pengikut ajaran Syiah. Nama adik dia ni yang saya pun tak pernah jumpa, tak kenal lagi ni. Nama adik dia ni orang panggil Abang Tih kat adik dia. Dulu belajar di SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah di Meregung. Kemudian menyambung pelajaran ke UIA. Jadi masa di UIA tu lah dia dapat ajaran Syiah tu. 10 tahun lebih dah keluar. Baru keluarga baru dapat tahu 2-3 hari Ramadan tahun lepas. Tu pun bila mak dia tanya,
Mak dia masa tu kan tahun lepas ni tengah duk kecoh kan isu Syiah ni, panas sikit. Mak dia tanya, betul ke hampa abang teh yang jadi Syiah ni duk laknat, duk maki sahabat dalam tahiyat, dalam semayang? Dia kata tak betul itu fitnah. Tapi di luar semayang, ya, di luar memang kami laknat pun. Dia kata lagu tu. Lepas tu mak dia kata, kalau lagu tu betul lah hampa duk laknat Abu Bakar, Umar tu. Dia kata, iyalah Umi, Umar tu ialah orang yang paling jahat sekali dalam dunia ni. Tu yang menyebabkan dia terkejut. Mak dia kata sampai hari ni 3 hari lah daripada pertemuan ni, dia kata 3 hari lah duk riau lah, menangis sahaja. Sebab apa? Sedih anak terlibat dengan ajaran Syiah, sampai mengaku betul memang mereka laknat para sahabat-sahabat Nabi. Dalam arti kata yang lain, kalau kita orang ahlu sunnah wal jamaah sebut nama para sahabat, kita akan sebut nama radhiyallahu anhu. Tapi dak, orang Syiah dia akan kata la'natullahi alaihi. Abu Bakar, kita kata radhiyallahu anhu. Depa kata dak, Abu Bakar la'natullahi alaihi. Tu Syiah. Dan dia mengaku depan mak dia. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak maulah isu Syiah ni berpanjangan. Dan yang kita tak mau lagi, kalau tiba-tiba yang ditimpa musibah terlibat dengan Syiah ni anak kita, adik-beradik kita, orang yang dekat dengan kita. Kalau kita lah dapat anak, baik bukan main, rajin membantu kita, susah dialah yang mai bawa kita ke sana ke sini, tapi akidah dia sahabat-sahabat kafir, sahabat-sahabat murtad, sahabat-sahabat semua engkar arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tergamak sebut Abu Bakar tu laknatullahi alaihi bagi dia. Tuan-tuan rasa kalau jadi ibu, jadi ayah, rasa lagu mana dengan anak lagu tu tuan-tuan? Boleh puas hati tak? Kata tak apa dia baru laknat sahabat, bukan lelaki pak hang, tak apa. Lagu tu ke tuan-tuan? Ini soal akidah, bukan soal kecil-kecil. Kita tak mau sampai tara tu baru kita nak terkejut, baru kita tahu memang bahaya, baru nak kelang kabut. Sebab tu kita kena kenal. Kita nak bagi penerangan, walaupun mungkin taklah ke semua, tapi sekurang-kurangnya kita tahu sesat. Betul ke sesat Syiah ni? Kalau tak sesat tak apa, tapi kalau sampai tara tu tuan-tuan tak sesat lagi, tak apa lagi. Kita nak kata mazhab itu mazhab jenis apa tu, anak-anak kita kalau buat balik akidah seumpama itu tuan-tuan. Okey. Jadi Syiah ni tuan-tuan, dari sudut bahasanya ialah pengikut, penyokong. Orang yang menyokong mana-mana kumpulan boleh dipanggil Syiah. Syiah Ali, Syiah Uthman, Syiah siapa lah. Sebab Syiah tu dari sudut bahasa ialah pengikut. Cuma bila sebut Syiah secara umum, tuan-tuan duk kira mana-mana jenis Syiah. Golongan ni ialah golongan yang sentiasa mendakwa mereka lah pengikut, pendokong, pencinta kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita panggil dengan gelaran Ahlul Bait. Ali, tu orang-orang yang duduk di mulut hari-hari. Ali, sikit-sikit Sayyidina Ali. Ini golongan ni yang namanya Sayyidina Ali, golongan yang namanya ialah Syiah. Dan hari ini tuan-tuan, orang-orang Syiah dia guna pendekatan nama Ahlul Bait tu, dia jajar sana sini. Dia kata kami pengikut Ahlul Bait, kami pencinta Ahlul Bait. Salahkah kami nak menjadi orang yang cinta dan kasih kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah yang terdekat tu? Kami cinta Az-Zahra, kami cinta Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Takkan kerana itu kami dihukum kafir? Sampai setara mana kami cinta Ahlul Bait boleh dihukum kafir ni? Melampau dia kata puak-puak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka ni saya nak beritahu tuan-tuan, macam kita tengok orang Kristian lah. Orang Kristian akidah dia syirik.
Tapi moto dia apa? Tuan-tuan tengok di mana-mana dia tulis we love Jesus. Nak tengok tak? Kalau saya duduk di Sabah lama dulu tuan-tuan, di kereta ni mesti lekat lah. Kami cinta Jesus. Atas nama cinta tu, kita kadang-kadang kita tertipu. Kita kata lah, takkan salah kot mencintai Nabi Isa alaihi salam. Cukupkah kita percaya dengan takat cinta kasih kepada Nabi Isa tu, Sayyidina Ali tu? Dah, kita kena semak jauh lagi. Kena tengok akidah dia setara mana. Jangan duk tertipu dengan atas alasan cinta tu halal segala-galanya. Tak boleh. Kena tengok dulu. Itu moto yang digunakan untuk nak mengelabui mata umat Islam. Dan ramai orang tertipu dengan moto cinta Ali, cinta Ahlul Bait. Kami pengikut Ahlul Bait, mereka kata. Okey tuan-tuan, kita terus. Yang ni yang tuan-tuan kena kenal. Sebab kalau saya tak terang nama-nama Syiah ni dulu tuan-tuan, barangkali di kalangan pengikut Syiah, dia akan kata apa? Bila tuan-tuan balik daripada ceramah ni, tuan-tuan dah yakin Syiah ni sesat, dia jumpa tuan-tuan, dia kata Syiah yang ustaz tu habang tu, Syiah hak dia habang tu memang Syiah hak sesat pun. Kami pun kata Syiah tu sesat. Kami Syiah lain, dia kata. Kami Syiah hak ori tu. Hak memang Ahlul Bait sungguh. Hak dia tunjuk duk katok badan sampai luka parah. Tu Syiah tu kami pun kata sesat. Kami tak buat lagu tu. Ada ke tuan-tuan tengok tamu di Malaysia dia duk katok badan sampai luka? Mana ada, dia pun habis tepuk dada pun. Tu dia buat. Jadi kalau kita tak tahu Syiah mana yang kita nak terangkan ni, tak clear Syiah mana yang dimaksudkan dalam fatwa yang diterbitkan oleh Jabatan Kemuftian negeri-negeri mana-mana yang ada di Malaysia ni tu, kita tak tahu Syiah mana, kita akan kena tipu mudah-mudah. Dia kata Syiah ada banyak. Syiah ni ada 300 lebih kumpulan Syiah dalam dunia ni, yang disebut oleh dalam kitab-kitab para ulama ada 300 jenis Syiah. Takkanlah semua tu sesat kot, takkan tak ada satu hak boleh kira hak baik sikit kot. Jadi kita pun sungguh juga menjadi Syiah. Pasal kita tak tahu. Lah kita kena tahu nama Syiah mana yang kita nak terang ni satu, dan kita nak tahu ciri-ciri dia. Dia bolehlah nama apa tak apa, tapi kita tahu ciri dia. Tanya hang percaya tak benda tu? Kita tahu selalu lah. Kita rojokkan dia apa? Kalau dia sebut rojokkan tu, hak tu lah. Dia bukan boleh sama yang tu. Dan yang 300 jenis tu kebanyakannya dah mati ditelan zaman. Dua dalam kitab sejarah ya. Habis dah, pupus dah. Sebahagian besarnya, ada beberapa jenis sahaja yang ada pada hari ini. Nama rasmi Syiah nama hak paling besar lah yang tuan-tuan kena tahu ialah yang ni, Imamiyah Ithna Asyariyah. Nak sebut pun payah tuan tu, geliat lidah-lidah suara masuk. Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, dipanggil juga dengan nama Imamiyah sahaja. Kalau dia kata Imamiyah, itulah. Kalau Imamiyah Ithna Asyariyah pun yang tu lah juga. Ataupun dalam bahasa Melayu kita Syiah Imam 12. Ithna Asyar tu makna dia 12. Yakni Syiah yang percaya kepada 12 orang imam yang tuan-tuan tengok dalam gambar ni. Dia percaya Syiah ni ya. Tak ada Syiah lain dalam dunia ni yang percaya kepada 12 orang imam. Syiah Zaidiyah tak percaya. Tuan-tuan sebut Ismailiyah tak percaya 12 orang ni. Depa ya. Tanya dia, hangpa percaya tak imam 12 tu? Dia doa kan, tapi 12 tu percaya tak? Itulah Syiah yang akan kita terangkan pada malam ini, yang difatwakan sebagai sesat oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang dan juga negeri-negeri yang lain. Cap tu 12 orang imam ni. Ini gambar tu imam mereka tuan-tuan. Yang tengah tu ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Syiah kan kata alaihi salam. Dia sama dengan Nabi. Dia kena pakai alaihi salam. Bahkan masuk dalam kitab-kitab kita perkataan alaihi salam tu, sehingga keliru ulama kita pun. Dia kata tu ada dalam Bukhari. Tu cerita panjang lagi.
Dia boleh masuk sampai setara tu. Tak apalah yang tu tuan-tuan. Itu Sayyidina Ali yang diyakini oleh golongan Syiah ni sebagai imam yang sepatutnya dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda. Inilah khalifah yang sebenarnya. Tapi yang kita baca dalam sejarah, yang tercatat dalam mana-mana buku sejarah, khalifah Islam yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar Al-Faruq. Dia kata tu dua orang tu perampas. Dia perampas kuasa yang sepatutnya diberikan kepada Sayyidina Ali. Sepatutnya Ali yang dapat jawatan. Dah nas dah, confirm dah. Rasulullah sebut Ali lah pemimpin selepas aku mati nanti, dia akan kata. Bahkan bukan Ali saja, Nabi habaq 12 orang. Tu yang nama kepercayaan dia 12 tu. Dia percaya sungguh kepada 12. Okey, saya test sikit tuan-tuan malam ni. Kita duk kata mereka sesat sebab percaya imam 12 ni. Kalau tuan-tuan pergi jumpa lah mana-mana Syiah katakan, dia kata ya betul, memang kami percaya imam 12. Kami percaya Sayyidina Ali lah khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami percaya bukan main-main. Kami percaya ni berdasarkan dalil dan nas yang terang nyata bahawa Rasulullah telah menentukan 12 orang khalifah lepas Rasulullah tak ada nanti. Tu yang kami percaya tu. Saya pergi ceramah di taman desa Senang, tak jauh dari sini, saya ingat kan. Pergi sungguh mana tu saya tak tahu nak abang jalan lah. Abang ni mangkit ni, tengok dekat sikit, pergi nampak lah kan. Tengok sekali lagi, silap-silap abang ipar kita. Jenuh tuan-tuan kan. Tu yang saya nak tengok. Dia main dalam ceramah, masa tu tengah panas, penuh masjid ni, pakai seluar jin ya. Tengok gaya pakai seluar jin, baju jin, biasa orang lah. Dia mangkit, dia kata Ustaz duk kata ajaran kami ni, ajaran Syiah sesat. Kami percaya kepada imam 12 tu sesat. Ustaz tahu tak bahawa kepercayaan kepada imam 12 ni dalilnya ada dalam Sahih Bukhari, dia kata. Dan tuan tahu Sahih Bukhari kan, kitab Ahlus Sunnah yang paling sahih sekali. Kita hadis tu dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah tu yang paling tinggi kedudukannya, yang paling sahih sekali ialah kitab Sahihul Bukhari. Dia kata dalil kami ni yang kami percaya kat imam 12 ni ada dalam Bukhari. Bukan kami saja-saja reka. Patut tuduh kami sesat. Dia baca hadis tuan-tuan. Ni hadis dia. Ni dia baca hadis ni. Saya pun tak hafal, dia hafal hadis ni tuan-tuan. Ni ayat tathhir. Ni dia ni tuan-tuan ni. Hadis ni dalam Bukhari, dia kata. An Jabir ibn Samurah qala dakhaltu ma'a abi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdi fihim 12 khalifatan. Qala thumma takallama bikalamin khafiya alayya. Qala faqultu li abi ma qala. Qala kulluhum min Quraisy. Faham tak tuan-tuan tu? Gaya tengok macam faham tu. Saya bahasa lagu tak payah terjemah. Terjemah bila aku ada miss dengar kan. Dia boleh hafal hadis-hadis ni tuan-tuan. Dan tu uslub Syiah, macam mana nak mempengaruhi anak muda kita. Buka Bukhari, buka Muslim, tunjuk, tengok lah ada. Terkejut ni. Kita tak nak baca nasi Bukhari pun jarang-jarang makan, tambahlah Sahih Bukhari. Orang buka-buka tengok-tengok lah tu. Tuan-tuan apa kata? 12. Apa makna 12? 12. 12 khalifatan. Saya baca makna habis tu. Dia kata seorang sahabat ni nama dia Jabir ibn Samurah. Dia kata dulu ni aku pernah masuk
dengan ayah aku berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam perbualan dengan Nabi itu aku dengar Nabi bersabda. Apa Nabi kata? Nabi kata, sesungguhnya urusan agama yang aku bawa ini tidak akan berlalu, tak akan berakhir begitu sahaja, sehinggalah akan berlalu 12 orang khalifah. Dia mesti mai dulu 12 orang khalifah ni baru sempurna agama yang aku nak bawa ni. Ataupun 12 orang imam, 12 orang khalifah. Kemudian Nabi bercakap sesuatu yang agak perlahan, aku tak dengar. Aku pun tanya ayah aku, maqal, apa yang Nabi kata? Lalu ayah aku pun kata, Nabi bersabda, kulluhum min Quraisy. Semua yang 12 orang khalifah tu, 12 orang imam tu daripada keturunan Quraisy. Jadi dia kata, macam mana yang ahlu sunnah duk tuduh kami ni sesat, sedangkan hadis yang menyebut tentang adanya 12 orang khalifah, 12 orang imam tu ada dalam Bukhari. Lepas tu kita duk kata mereka sesat percaya kat 12 orang. Jadi dia buka Bukhari depan kita ni, tunjuk tu. Lagu mana tuan-tuan? Betul ya dia kata? Kuat dah hujah dia ni? Kuat dah. Orang pula bina sengap orang pakai bungkuih lah tuan-tuan budak-budak kita. Pakai sungguh juga, sungguh juga sekali dua, lepas tu jadi Syiah. Sebab hujah ada depan mata dia. Dia tak bawa lagi hadis Thaqalain, hadis kisah, macam-macam lagi. Semua dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi. Tu punca dia masuk Syiah. Ni pasal ni. Dia tanya, dia kata kalau ahlu sunnah nak dakwah bukan imam 12, siapa? Ahlu sunnah sebut 4 orang ya. Khulafa ar-Rasyidun daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 4 orang tu ya. Siapa 12? Ada siapa mengajar? 12 orang khalifah tu ada orang mengajar dekat kita tuan-tuan. Saya tengok dalam senarai mengaji di surau kita ni, isakan juga tu. Tafsir Baqarah habis dah. Tafsir Al-Kahfi lagi ngaji. Takkan tak sebut ni bab 12 orang ni. Ada ustaz mengajar. Ulama ahlu sunnah menyembunyikan kebenaran yang sepatutnya ada pada Syiah. Pakai rebak tuan-tuan, main dengan dia. Tu nak masuk Syiah pasal ni tuan-tuan. Panjanglah dia bersyarah pasal Iran dan sebagainya. Habis semua tuan-tuan. Saya kata kat dia begini, saya tayanglah teks hadis tersebut depan, pergi dia tengok hadis ni ke abang? Hadis ni. Lepas tu saya tanya dia, siapa riwayat hadis ni? Bukhari, dia kata riwayatkan hadis itu. Imam Bukhari, imam kita macam ni. Saya tanya dia, abang tengok sendiri ke orang abang? Kadang-kadang ni orang abang tunjuk tu kan, dia tengok sendiri ke Bukhari tu? Saya tengok sendiri, dia kata. Tengok direct, betul ya ada dalam Bukhari. Lah tak ada pula kan? Ada dalam Bukhari. Lepas tu saya tanya lagi, Imam Bukhari tu ahlu sunnah ke Syiah? Imam Bukhari tu ahlu sunnah ke Syiah tuan-tuan? Ahlu sunnah lah, dia bukan ahlu sunnah lah. Sebab tu dia nak guna hujah tu kat kita. Kalau dia buka kitab Syiah, kita tak percaya kan. Ni dia buka kitab kita, kitab yang paling sahih ada dalam kitab kita. Ahlu sunnah lah dia kata. Lepas tu saya tanya dia tuan-tuan. Dan tuan-tuan kalau jumpa orang Syiah guna hadis ni, tanya soalan yang saya tanya ni. Saya tanya, lepas tu kenapa Imam Bukhari tak masuk Syiah? Faham tak ni? Tak faham lagi tu. Sepatutnya Imam Bukhari kena masuk Syiah tak tuan-tuan? Dia yang riwayatkan hadis tadi ni, hadis Imam 12 tu. Ni hadis ni. Dia yang riwayatkan hadis ni, kata ada 12 orang khalifah, 12 orang imam tu. Yang Syiah percaya. Sepatutnya Imam Bukhari kena jadi Syiah dah. Kena percaya tak Imam 12 macam Syiah percaya tu? Sepatutnya kena jadi Syiah lah. Dan bukan dekat jadi Syiah, kena jadi ketua Syiah. Dia yang riwayatkan hadis. Syiah pun beriman pasal ada dalam Bukhari. Sepatutnya Imam Bukhari kena jadi Syiah, bahkan kena jadi ketua Syiah. Saya kata, pasal apa Imam Bukhari tak masuk Syiah? Dia kata, hak tu saya tak tahu. Dia kata, tu masalah tuan-tuan kan. Dia tengok ada, dia kira betul lah. Dia tak tahu lagu mana ulama kita memahami
hadis-hadis seumpama ini? Adakah ianya merujuk kepada Imam 12 ataupun tidak? Saya tulis, saya cuba himpun dalam buku cik dengan kawan-kawan kan, kita himpun benda-benda yang selalu menyebabkan orang keliru menjawab putar belit. Dia suka belit, kerja dia putar. Kalau putar petak mendang tu tak apalah, ada guna. Ni putar belit pula lagi tu. Orang pun terpengaruh dengan belitan dan putar dia tu, sehingga akhirnya orang masuk Syiah kerana tak tahu macam mana nak menjawab, nak memahami hadis-hadis yang seumpama ini yang memang ada dalam kitab kita. Banyaklah hadis lain ada. Hadis maula ni dia tengok, sebab tuan perhati tengok. Dia guna. Tuan-tuan kalau jumpa orang Syiah wajib dia hafal hadis ni. Man kuntu maula fa aliyun maula. Dia kata. Nabi kata barang siapa yang aku ini pemimpinnya, maka Ali lah pemimpinnya. Patut terima Abu Bakar, apa Rasulullah Abang Ali. Itu lagu mana? Betul tak kalau kali bikin tuan? Pakai sungguh juga. Jadi kita kena belajar benda-benda ni tuan-tuan. Saya tunjuk contoh belit. Dia belit lagu mana tuan? Dia putar belit lagu mana? Tuan-tuan cuba perhati. Saya tanya dia ni tuan. Okey, abang tengok hadis ni elok ni. Tuan-tuan cuba perhati elok hadis ni. Ni riwayat Muslim. Ni riwayat saya tunjuk ke tuan-tuan ni ialah riwayat Imam Muslim. Sahih Bukhari satu, ada lagi Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dengan perkataan 12 khalifatan. Buka Muslim, kita akan jumpa perkataan tu. Imam Bukhari dia guna perkataan amiran, yakunu 12 amiran. Amirul Mukminin. Amir makna dia ketua juga kan. Okey, kita kena tahu detail lagu tu. Jangan main terima mudah-mudah, kena buka tangan mana tengok. Lepas tu saya tanya dia, cuba abang tengok elok ni. Ni 12 imaman ke 12 khalifatan? Betul tak berarti tu? 12 imaman ke 12 khalifatan? Khalifah, bukan imam. Dia kata dalam kitab kami kata imam lah. Lah, kita hampa lah. Tak sah kata Bukhari kan. Tak sah dia sebut Bukhari. Dah kalau Bukhari, tengok Bukhari elok lah. Jangan tipu orang tu belit, tuan-tuan, belit. Walaupun beza satu perkataan, nampak macam dekat tu. Tapi perkataan khalifah dan Amirul Mukminin dan khalifah membawa makna yang tidak ada pada perkataan imam. Betul tak? Imam kita kata Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Ghazali. Kita boleh kata untuk pemimpin Islam Al-Imam pun boleh. Tapi imam ni tuan-tuan, dia tak sama dengan khalifah. Khalifah ni mesti ada jawatan politik, mesti ada kuasa pemerintahan. Dia mesti jadi ketua negara. Bukan macam orang utara lah. Orang utara jadi khalifah Yasin, kepala Yasin tu baru panggil khalifah dah. Tu tak boleh kira lah. Kita dia lebih sangat kan? Khalifah, siapa dia khalifah Yasin? Khalifah tahlil ke apa kan? Tu kita. Tapi istilah bahasa Arab, khalifah tu dia kena orang yang ada jawatan politik. Imam dah. Imam masjid pun boleh panggil imam dah. Kalau orang yang diikuti pandangan peribadi dia pun boleh disebut dengan imam dah. Tapi dia tidak semestinya ada jawatan politik. Jadi sebab tu tuan-tuan, dia detail. Nak memahami hadis-hadis lagu ni, ulama kita faham. Sebab tu dia pun tak sibuk nak pergi duduk jadi Syiah. Sebab dia pun tahu madlul, maksud sebenar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita cek tuan-tuan ni, imam ni kan yang Syiah kata 12 orang ni kan. Ali, lepas Ali mati, naik pula Hasan wafat, naik pula Husain terbunuh, naik Ali Zainal Abidin, anak cucu Sayyidina Husain lah ni, sampailah kepada yang terakhir iaitu Imam Mahdi depa ni, Muhammad bin Hasan Al-Askari ni. Siapa yang jadi khalifah? Yang benar-benar menjadi khalifah, jadi ada kuasa pemerintahan, siapa tuan-tuan? Ali, ya, betul. Hasan jadi khalifah dah. Jadi nampak sangat tak baca buku sejarah. Jadi 6 bulan lepas tu Hasan serah jawatan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir, takkanlah Hasan nak bagi jawatan besar dalam Islam ni kepada orang kafir kot. Taqiyah sampai tara mana langsung bagi jawatan besar ni kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Misi dia bagi tu dia berkira dah.
Orang tu orang yang boleh buat kerja. Kan? Kalau kita tuan, kita sanggup mati tak? Nak serah ke orang kafir ni? Tak mungkin tuan-tuan. Takkanlah Sayyidina Hasan, cucunda kesayangan Nabi SAW tu, nak pergi serah jawatan kepada Muawiyah yang kafir tu. Tak mungkin tuan-tuan, tidak mungkin sama sekali. Bahkan kakak kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Zainab dan juga Ummu Kulthum, lepas Sayyidina Husain mati dibunuh, dia pergi duduk di mana tuan-tuan? Pergi duduk di Damsyik, di Dimashq, duduk bersama-sama dengan Muawiyah, duduk di kota yang dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan salah seorang daripadanya, kubur dia sampai lah ada di sana tuan-tuan. Dia tak balik Madinah, dia tak pergi duduk di Kufah tu. Jadi kena baca sejarah, kita tengok, kita akan tahu itu semua pembohongan dalam ajaran Syiah. Yang jadi khalifah hanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan selama 6 bulan lebih kurang. Kemudian dia serah jawatan khalifah tersebut kepada Sayyidina Muawiyah pada tahun yang dikenal dengan nama Amul Jamaah, tahun bersatu padunya umat Islam di bawah satu pemerintahan, iaitu pemerintahan yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Husain jadi khalifah dah? Mana jadi khalifah? Dia mati dibunuh di mana? Dia terbunuh di Karbala. Mati dia di sana, syahid. Dibunuh oleh siapa? Syiah bunuh dia. Bukannya Yazid bunuh dia. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Semua yang ada di bawah ni tak pernah pun menjawat jawatan politik. Tambah-tambah hak nombor 12 ni, Muhammad bin Hasan Al-Askari, Imam Mahdi Syiah yang dipercayai telah lahir pada tahun 255 Hijrah, dan ketika dia berusia 5 tahun, masa dia umur 5 tahun, iaitu tahun 260 Hijrah, dia bersembunyi dalam sebuah gua, dalam sebuah lubang sampai lah tak keluar-keluar lagi. Memang mustahil dia jadi khalifah tuan-tuan. Bila masa dia jadi khalifah, dia tak jadi pun. Jadi hadis ini merujuk kepada kefahaman Syiah ataupun tidak tuan-tuan? Dah. Tapi dengan cara dia pelari sikit ya, budak-budak kita tak tahu dia masuk Syiah tuan-tuan. Jadi kena tahu benda-benda lagu ni tuan-tuan. Tu contohlah saya nak bagi 1-2 sebab. Saya duduk tengok daripada berhujah dalam Facebook, duduk keluar di tu, tak ada model lain. Model dia apa? Hadis Thaqalain, hadis Kisah, hadis Maula, hadis Manzilah, ayat Tathhir, duk musim kot tu ya tuan-tuan. Kitab mereka tak pernah buka. Nanti kita tunjuk kitab mereka asal lagi. Kitab mereka tak tahu. Mereka duk ingat tu Bukhari tu kitab Syiah. Dah, Syiah ada kitab lain. Buka kitab tu, kita akan tengok apa benda yang ada dalam kitab-kitab Syiah. Sekali kita buka tuan-tuan. Okey, mari kita tunjuk. Kepercayaan Syiah tuan-tuan terhadap imam-imam ni, dia bukan macam kita percaya mereka takat sayang Ahlul Bait, cinta Ahlul, bukan tuan-tuan. Dia jauh lebih daripada itu lagi. Kalaulah tuan-tuan pernah tengok video ni, pernah tengok tak ni? Syahadah panjang. Saya nak tunjuk pun pasal orang tahu dah ni. Pernah tengok lagi ni? Ada kot yang tak pernah tengok, saya tunjuk bila.
أن علي السجاد ولي الله أشهد أن محمد الباقر ولي الله أشهد أن جعفر الصادق ولي الله أشهد أن موسى الكاظم ولي الله أشهد أن علي الرضا ولي الله أشهد أن محمد الجواد ولي الله أشهد أن علي الهادي ولي الله أشهد أن الحسن العسكري ولي الله أشهد أن محمد المهدي حجة الله. Tuan-tuan dan hafal dah tu. Tak boleh buat lagu tu, tak beriman tu. Tuan-tuan, Syiah nak mati lagu mana pula tuan-tuan? Nak mati ke agak nak kena sebut 12 tu ke lagu mana tuan-tuan? Tak dan. Kalau sampai 12 tak dan tuan-tuan, pakai mati dengan ayat tu lah kan. La ilaha illallah tu pun belum tentu lagi nak lepas. Tapi Syiah dia punya percaya ke Imam 12 ni tuan-tuan, sehingga kan saya bila pergi jumpa orang-orang Syiah lah di Sungai Tiang, di Pakcik ni masuk Syiah di Sungai Tiang, kita pergi ziarah dia, saya pergi. Jadi masa saya pergi kita pergi dengan pak nakan dia, pak saudara dia nama Ustaz Bakar Lebay Mat, timbalan yang dipertua Persatuan Ulama Kedah. Saya AJK kecil dalam tu. Pergi kita bincang, dia duduk tahan tadi lah Ahlul Bait tak apalah, saya nak cerita nak mati tu. Saya minta kat dia, pakcik ada tak kitab-kitab yang dipelajari lah, yang orang-orang Syiah mengaji kat Lah Hasan di Kedah ni, dalam bahasa Melayu kita ada, dia kata dia keluar kitab ni tuan-tuan ni. Tu. Salat dalam mazhab Ahlul Bait. Nama kitab dia. Salat dalam mazhab Ahlul Bait. Cerita bab semayang lah. Cuba tuan-tuan perhati, dia guna tak salat dalam mazhab Syiah ke, Imamiyah ke? Tak. Salat dalam mazhab Ahlul Bait tu dia nak tekan. Jadi dia tahan lah, dia kata takkan salah kot. Dia kata kami sembahyang ni cara Ahlul Bait ni, cara Husain Hasan sembahyang lagu ni lah, lagu mereka sembahyang. Jadi tak apalah, bila dia buat keluar kitab ni tuan-tuan, saya minta juga nak photostat ni bawa balik. Kalau ada sebuah buku tu sedap lah juga kan, kita nak tengok apa benda yang dia ajar di Malaysia ni. Sebab kita tunjuk kitab Arab, orang kata tu Syiah Arab, Syiah Melayu tak sampai teratur. Dia kata tu yang payah orang kita ni. Dia tak percaya. Dia kata ni saya dah buat penerangan ni, dituduh pemfitnah, pembohong, kami tak pernah diajak lagu tu. Yalah, Syiah pun pandai, hak teruk-teruk dia tak ajak lagi, dia ajak hak nampak okey-okey lagi tu. Jadi saya nak tunjuk hak dalam lagi apa benda yang terkandung dalam ajaran Syiah. Dia tak bagi, saya minta nak photostat, dia tak bagi. Tak boleh, dia kata tengok sini cukup. Jadi saya pun tak payahlah. Tapi untung juga tuan-tuan ada teknologi moden ni kan, ada iPad apa ni kan, kita tangkap gambar sampai habis. Dia mana tahu orang tua-tua iPad apa tablet ke apa kan. Alhamdulillah banyaklah saya ambil buku ni cerita pasal solat. Mana solat apa nama, solat fardu Syiah yang kita duk kata jamak tu betul ke jamak? Dalam solat Syiah contohnya solat Jumaat Syiah, macam mana wajib ke tidak? Dan antaranya yang dibincangkan dalam buku kecil ni, nama dia tentang salat jenazah Syiah. Macam mana Syiah salat jenazah? Jadi dalam bab ni tuan-tuan, saya nak baca ke tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan boleh nampak di depan tu kan, tajuk dia sebelum mati nak buat macam mana. Masa duduk nazak tu kita nak buat apa kat dia kalau dia Syiah? Dia kata tajuk dia menghadapkan ke arah kiblat, wajib kifayah apabila melihat seseorang yang terdapat tanda-tanda hendak wafat. Nazak dah orang Syiah tu nak mati dah,
untuk menelentangkan dan menghadapkan kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Faham tak no? Maknanya kalau Syiah nak mati kena kalih kaki dia bagi menghadap ke arah kiblat. Okey, cukuplah sampai habis tuan-tuan boleh tengok ni. Muka surat sebelah. Apa lagi dia ajak kita? Tu atas tu. Setelah syahadah, apa lagi nak kena kata ke orang Syiah nak mati ni? Mengingat-ingatkannya kembali nama-nama para imam alaihi salam. Faham tak tuan-tuan? Nak buat ke mana? Buat praktikal dia macam mana? Kita laqinu mautakum la ilaha illallah. Rasulullah suruh kita talqin. Sunat hukumnya kalau ada orang kita nak meninggal dunia, kita pergi kata kat telinga dia tu la ilaha illallah. Kata tu sepatah. Tu dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita disuruh buat lagu tu. Nak kata hak tu pun belum tentu lepas tuan-tuan tu. Kalau boleh kata hak tu dakhalal jannah, Nabi sebut. Tapi Syiah cukup dah tu tuan-tuan? Dah, kena buat sikit lagi. Laqinu mautakum tu dia tambah lagi, kena buat apa? Kena sambung lagi, mengingatkannya kembali nama-nama para imam alaihi salam. Siapa teringin nak mati Syiah tu, nak mati lagu tu, sila masuk Syiah. Makna nak mati kena pergi bisik di telinga apa? Sebut Al-Imam Ali. Nak sebut. Mau dua imam apa tuan? Al-Imam Al-Hasan. Mana sebut? 3 Al-Imam. Boleh dah tuan-tuan tu. Bahaya kan? Nampak macam dak, tapi rupanya ada dah tang ni. Bahaya tuan-tuan. Ni nak kena sebut 12. Takkan Nabi ajak lagu tu tuan-tuan? Sebab tu tak peliklah video-video ni selalu ditayangkan oleh penceramah-penceramah Syiah ni. Dia tunjuk Syiah nak mati, dia kata apa? Ya Ali, Ya Mahdi, Ya Hasan. Dengar tuan-tuan, dia panggil apa? Ya Ali bila dia nak mati. Lagi Ya Hasan. Tak berani kata arah semua. Kawan dia tolong peringat lagi. Akhar. Tuan-tuan tahu makna apa akhar tu? Hak lain pula. Tu makna akhar. Yang lain pula. Dia pun sebut Ya Husain, Ya Mahdi. 12 tuan-tuan yang senang kena sebut. Jadi itulah Syiah nak begitu tuan-tuan, akidah dia sampai setara tu. Bahkan saya baru ni saya ada satu kali jumpa. Macam mana Syiah ke bumi tuan-tuan? Talqin lepas mati dia buat macam mana? Masa tu tuan-tuan. Malaysia ni tak jumpa lagi. Arab ni di Arab Saudi. Ramai orang duk tuduh Syiah ni, dia kata mati tanam diri. Betul tak tuan-tuan? Dah, itu merapu tu. Melampau tuduhan yang Syiah tak buat, kita kata kat dia. Dia buat ke mana? Saya pun pelik juga orang tuduh tanam diri ni. Kalau hidup boleh kita kata ham diri aku nak kamu. Tapi kalau kawan tu mati dah, kita kata tanam berdiri, tanam lagu mana? Tuan cuba fikir Ustaz. Berdiri pak kawan tu mati dah. Nak ikat di keren ke? Jadi kalau kita duk buat fitnah sampai tak patut-patut tu, dia akan jadi balik kepada kita, naya kita nak jawab susah. Susah duk tambah. Buat hak kita terang, hak dia memang buat salah. Hak tu kita terang. Tuan-tuan tengok ni nak tunjuk dia nak mati. Dia kapan? Ni sembahyang jenazah dia. وبارك وترحم وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين عفوك 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 الله أكبر اللهم صل على محمد وآله. Tulang kubur nak tengok. Macam kita lah juga lebih kurang kan.
Dia tutup merebak. اللهم من يقرأ cuma وجد الحديث هذا خلاص ما يقول اللهم من يقرأ للفقيه الفاتحة يا مهدي بن حسين اسمع افهم يا مهدي بن حسين اسمع افهم يا مهدي. Dengar dia duk panggil tu kan. Ya Ibn al-Husain, ya Mahdi Isma', dengar dia kata wahai anak Husain. Dia akan sandak kepada Sayyidina Husain, Isma' ifham, dengar aku nak abang ni. Oh selak tu, tidak takut tak dengar. ابن حسين إمامي وفاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي والحسن المجتبى إمامي والحسين الشهيد بكربلاء إمامي وعلي بن الحسين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي. Nampak tuan-tuan? Bila malaikat main nanti dia tanya siapa imam kamu, maka jawablah dengan hati yang tenang. Kan? Dia akan bilang tuan-tuan, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Imam Al-Baqir, Imam As-Sadiq. Kena sebut seorang-seorang bila malaikat tanya itu tuan-tuan. Tu ajaran Syiah tuan-tuan tahu tak? Ini bukan soal kecil-kecil, ini soal akidah yang sangat besar bagi ajaran Syiah. Okey tuan-tuan, saya keluar satu tajuk tu nak bagi tuan-tuan faham. Ramai orang duk sangka Syiah ni dia mazhab. Syiah hanya mazhab sahaja. Sebab mereka duk faham sumber ajaran Syiah dengan sumber ajaran kita Ahlu Sunnah sama. Kalau kita orang Ahlu Sunnah pakai Quran tu, Syiah pun yang tu lah juga. Syiah pun kalau kita tak ada Quran lain dah, tak ada kitab-kitab, dia pun sama lah lagu tu juga. Tu tengok qari dia duk main baca Quran di Malaysia tu, baca Quran lain kah? Baca hak kita lah juga. Pasal apa yang duk tuduh Syiah sesat, kata ada Quran lain lah dan sebagainya. Jadi orang kita tak tahu dah ni. Hadis sama juga, orang duk faham kata kita pakai Bukhari, Muslim semua tu, Syiah pun pakai yang tu dah juga. Cuma cara pemahaman tu berbeza. Betul ke tuan-tuan? Ni saya nak tunjukkan tuan-tuan. Okey. Kita ni orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita kena faham umat Islam di mana pun kitab suci yang menjadi rujukan utama ajaran kita hanyalah Al-Quranul Karim semata-mata. Tak ada kitab lain. Kalau ada lah di kalangan kita yang dia kata ada, bagi aku ada lagi kitab lain selain daripada Quran. Tuan-tuan nak kata dia tu Islam ke? Keluar daripada Islam dah. Kafir dah orang tu. Bukan Islam dah. Kalau orang yang masih percaya, yang percaya ada lagi kitab lain yang Allah turunkan, sama ada semasa Nabi hidup ataupun setelah Rasulullah SAW wafat. Kitab tu turun kepada Ali ke, turun kepada Fatimah ke, tak kira lah siapa pun. Kalau ada lagi lah kitab lain kita percaya, bermakna orang tu bukan orang Islam, kafir orang. Syiah ni tuan-tuan, selain daripada dia percaya kat Quran macam kita, dia kata kami percaya Quran tu. Tuan-tuan kena tahu Syiah juga percaya ada kitab-kitab suci yang lain lagi selain daripada Al-Quran. Apa kitab-kitab tu tuan-tuan yang Syiah percaya? Tu tuan-tuan tengok di depan tu. Hadi tolong hafal Ustaz malam ni.
Yang pertama, Syiah percaya ada kitab namanya Al-Jami'ah. Yang kedua, kitab tu nama dia Al-Jafrul Abyad. Yang ketiga, Al-Jafrul Ahmar. Yang keempatnya, Sahifah ataupun Mushaf Fatimah. Yang seterusnya, Mushaf Ali. Ni dia percaya ada kitab lain lagi ni. Sebahagiannya diturunkan semasa hayat Rasulullah dan Ali seorang saja tahu, dan sebahagiannya setelah Rasulullah wafat turun lagi kitab lain lagi. Syiah percaya macam tu. Tuan-tuan percaya tak sahabat ni? Kata tuan-tuan rasa betul ke ni? Kan fitnah Syiah ya. Daripada tuduh saya ni fitnah, membawa fitnah pada Syiah. Kami tak ada, tak pernah diajak pun hak akidah ni lagu-lagu ni. Dia tak ajak lagi, tak berjumpa lagi. Mari saya nak tunjuk ke tuan-tuan bukti dia. Kata memang jadi Syiah, dia kena percaya benda-benda karut ni tuan-tuan. Ni saya nak perkenal beberapa benda ni. Yang pertama saya nak perkenal ketua Syiah di Kedah. Ni dia ketua dia tuan-tuan ni. Nama dia Abdullah Hasan. Dekat-dekat dengan nama saya juga. Saya Abdullah Din, ketua Syiah di Kedah tu. Saya duk lawan mereka ni nama Abdullah Din. Dekat-dekat Abdullah Din, Abdullah Hasan. Tu duduk pendang kan jauh mana pun. Tuan-tuan kenal-kenal dah pemuka-pemuka Syiah ni. Sebab bimbang sekali lagi jadi besan kita tanpa kita sedang tuan-tuan. Tengok anak tengok, lah besan aku. Waktu tu baru kelang kabut. Jadi kena cam orang-orang ni. Ni Abdullah Hasan, ketua Syiah. Saya pergi jumpa dia dengan beberapa orang sahabat, kita nak pergi sembang ya. Tahu-tahu mereka nak berdebat, bukan main. Katakan wak keluar kita, wak keluar dengan apa mikrofon apa semua, tak apa kami dengar lah hari tu. Tapi bila kita tanya soalan, dia keluar ni benda-benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengar Selain daripada itu, suruh para pihak itu, kemudian dia katakan Syarifah Fatimah atau Mushaf Fatimah itu ditulis oleh Imam Ali sendiri yang direncanakan oleh Rasulullah. Ialah itu apa dia nak abang tuan? Mushaf Fatimah. Dia kata ditulis oleh Sayyidina Ali, direncanakan oleh Rasulullah SAW. Dia silap nak beritahu tuan-tuan. Saya tunjuk silap kat mana. Silap abang. Sebab Rasulullah pun tak tahu ada Mushaf Fatimah ni. Okey, tuan-tuan dengar lagi ya. Ni bukan Quran ni. Dia kata bukan Quran, kitab lain. munajat-munajat dan sebagainya untuk Fatimah amalkan. Bukan Quran. Oleh masyarakat tak kata Quran bersama. Dia syarikat Fatimah atau Mushaf Fatimah. Istilah istilah dia. Kemudian Al-Jami'ah. Selain Al-Quran ada tiga. Al-Jami'ah, Al-Jafru, dan satu lagi ialah Syarifah Fatimah. Apa dia tuan-tuan? Selain daripada Quran ada tiga. Dia sebut ni. Siapa yang sebut ni? Tua Syiah di Kedah. Ngaji di Iran pun pernah, di Mesir, di India. Dan dia pun bagi tahu tuan-tuan masa duduk di India pakai seluar pendek saya dah kata. Ya Allah, patut jadi tak tahu lagu tu. Ni Abdullah Hasan. Dia abang kita Al-Jami'ah, Al-Jafru dengan Mushaf Fatimah. Al-Jafru tu dia umum lah disebut. Ada dua jenis Al-Jafru. Satu dipanggil Al-Jafrul Ahmar, satu lagi dipanggil kitab itu ialah Al-Jafrul Abyad. Tu kepercayaan Syiah. Kalau ada mana-mana Syiah nak nafi, dia tak ada apa ni tanpa dengar, kita dengar clear ni tuan-tuan kan. Ada, memang Syiah kena percaya. Dan dia bukan reka, saya tunjuk sumber dia ambil tang mana. Benda-benda hak dia sebut tu. Yang kedua ini Al-Jami'ah dengan Al-Jafru. Al-Jami'ah dengan mengenai tentang halal haram. Al-Jami'ah pula pengenaan apa tuan-tuan? Halal haram. Nak tahu semua persoalan yang berkaitan dengan halal haram, kita rujuk saja dalam kitab yang namanya Al-Jami'ah tu, selesai. Kayak beri apa benda keliru-keliru,
cek lah tu tuan-tuan. Mai saya nak tunjuk kitab pula. Kitab mana yang dia ambil ni? Dia ambil daripada mana kepercayaan tersebut? Bukan direka oleh Allah Hasan dah. Memang dalam kitab kita rujukan Syiah yang orang-orang hak baru masuk Syiah, adik-adik kita yang duk terpengaruh kuat bukan main ni, dia tak pernah tengok kitab-kitab ni tuan-tuan. Dan kalau dia tengok pun dia bukan tahu nak baca. Kalau baca pun tak bunyi tuan-tuan. Tapi ketua-ketua macam ni, ya, dia pun tahu. Dan dia sebut benda tu. Selain daripada Quran ada 3 dia sebut. Apa tu lagu mana? Tuan-tuan tengok ni. Ni saya nak tunjukkan dalam kitab Al-Kafi, kitab hadis Syiah. Kalau hadis tu dhaif tak disebut oleh Abdullah Hasan tadi. Dan hadis itu adalah hadis yang sahih menurut ulama Syiah sendiri, Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul. Okey, ni dia hadis dia tuan-tuan. Saya nak baca ke tuan-tuan lafaz hadis yang daripada situlah yang Allah Hasan Abang depa percaya kat kitab-kitab ni. Ni dia ni. Bab fihi dhikru sahifah wal jafri wal jami'ah wa mushaf Fatimah. Bab yang menyebut bahawa adanya, kena percaya ni benda ni ada. Kalau tidak tak ada dalam kitab dia tu. Ada kitab nama dia As-Sahifah, ada kitab lagi nama dia Al-Jafru, ada kitab nama dia Al-Jami'ah, ada Mushaf Fatimah. Ni dia ambil ni. Bukan dia duduk reka tertentu pasal dah. Okey, saya tak mau nak baca semualah, hadis ni panjang tuan-tuan. Saya nak ambil Jami'ah tu, kita nak tengok apa benda Jami'ah tu ni bawah ni. Kata Imam Syiah ni, thumma qala ya Aba Muhammad. Ada pengikut dia mai jumpa dia, tanya dia. Jadi dia kata, wahai Aba Muhammad, wa inna indana al-jami'ah, sesungguhnya kita ni orang Syiah, kita ada lagi kitab lain selain daripada Quran tu, nama kitab itu ialah Al-Jami'ah. Wa ma yudrihim al-jami'ah, depa mana tahu jami'ah tu apa? Orang ahli sunnah depa tak tahu. Hak baru-baru masuk Syiah pun tak tahu. Tapi ikut buta tuli. Orang abang tak mau percaya. Mana ada depa kata? Tak ada apa ni tadi ketua apa abang tadi. Lepas tu qultu ju'iltu fidaka wa mal jami'ah. Jadi hak tanya ni Abu Muhammad ni, dia kata apa pula kitab Jami'ah tu? Depa orang Syiah pun tak tahu. Kalau hak yang duduk dekat dengan Imam Syiah ni pun tak pernah dengar. Hak duduk kat Malaysia ni, duduk kat Kampung Selamat tu lagilah tak tahu. Tu dia kata tak ada. Tak ada apa benda ada. Lagi dia pun terang. Dia kata yang kata Jami'ah ni ialah sahifatun tuluha 70 dhira'an bi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahifah yang panjang sahifah tu ialah sepanjang 70 hasta panjang dia. Ikut hasta tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sini sampai mana tuan? Saya tak tahu nak bawa pakai trailer panjang mana tuan ni. 70 hasta punya kitab ni. Lagi dia kata apa lagi? Wa imla'ihi min falqi fihi wa khatti aliyin bi yaminih. Direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan ditulis dengan tangan kanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni ada silap tadi ni. Jami'ah yang direncanakan oleh Rasulullah tu. Rencana di sini makna dia Rasulullah baca, Ali tulis. Rasulullah baca, Ali tulis. Tu makna imla dalam bahasa Arab. Apa yang terkandung dalamnya? Fiha, nampak tu kan? Fiha kullu halalin wa haram. Di dalamnya ada semua perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Carilah kitab. Wa kullu syai'in yahtajun nasu ilaih, dan semua yang diperlukan oleh umat manusia ada dalam kitab Al-Jami'ah ni tuan-tuan. Quran tak lengkap kan tuan-tuan? Quran tak cukup lagi kan sampai perlu kena ada kitab lain lagi ni? Okey, tak apa. Tuan-tuan tengok hak seluruhnya. Kita tengok Mushaf Fatimah pula. Ni Al-Jafru ni. Jafrul Abyad lah, Jafrul Ahmar. Saya tinggal. Saya nak baca kat tuan-tuan berkenaan dengan Mushaf Fatimah pula. Macam mana Mushaf Fatimah yang sebenarnya kita kena tahu. Thumma sakata sa'atan. Kemudian Imam Syiah tadi dia diam sejenak.
Kemudian dia kata lagi. Dia kata ada lagi, dia kata. Wa inna indana la mushaf Fatimah. Kita ada satu lagi kitab lain nama dia Mushaf Fatimah. Wa ma yudrihi ma mushaf Fatimah. Dia mana tahu Mushaf Fatimah tu mendatang apa? Lepas tu dia pun kawan-kawan ni pun tanya lagi. Wa ma mushaf Fatimah. Mendatang apa pula Mushaf Fatimah tu? Terkejut. Qala mushafun fihi mithlu qur'anikum hadha 3 marrah. Dia mushaf, kitab macam kitab Quran kamu tu lah, tapi dia punya saiz dia 3 kali ganda Al-Quran yang ada ni. Oh lagu tu Mushaf Fatimah. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana boleh jadi pula Mushaf Fatimah ni. Tu hadis pertama tadi, ni hadis kedua pula, sambung. Lepas tu dia cerita kat kita tentang macam mana boleh munculnya Mushaf Fatimah tersebut. Panjang hadisnya, saya nak ringkaskan, saya baca terjemahan sahaja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak confident tak apa, saya boleh baca, tapi lama lah. Okey, saya baca terjemahan. Macam mana sejarah penurunan Mushaf Fatimah yang diceritakan sendiri oleh imam yang ke-6 Syiah, yang dipercayai oleh Syiah hari ini tuan-tuan. Okey, ini dia ringkasan dia. Dia kata apabila Allah Ta'ala mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW, Fatimah bersedih. Yalah, ayah meninggal dunia kan, Nabi SAW wafat, semua sahabat pun bersedih, terutamanya Fatimah Az-Zahra. Punya sedihnya Fatimah ni hanya Allah yang tahu betapa sedihnya Fatimah. Sedih sungguh. Sehingga dalam sejarah Syiah mereka cerita tuan-tuan, sehingga penduduk Madinah ni tak boleh nak dengar dah. Fatimah menangis sangat-sangat ni, sampai Ali terpaksa bina satu buah rumah di pinggir kota Madinah. Nama rumah tu Baitul Ahzan, rumah sedih. Dia riau setiap hari. Jadi oleh kerana Fatimah sedih, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menghiburkan Fatimah. Jibril turun untuk menghiburkan Fatimah, punya sedih. Fatimah mengadu hal tersebut kepada Sayyidina Ali. Dia takut kan, malaikat mai ni duduk seorang-seorang, malaikat mai, Nabi pun takut, tambahlah Fatimah. Jadi dia mengadu kepada Ali. Ali kata apa? Ali berkata, wahai Fatimah, jika malaikat itu datang, beritahu aku. Maka Fatimah pun memberitahu Ali apabila malaikat itu datang. Maka Ali ni dia pergi masuklah rumah tu, masa malaikat tu mai duduk di satu sudut, Ali tu ada, dia pun salin pertuturan perbincangan antara malaikat Jibril tu dengan Fatimah. Lalu hak itulah yang dikatakan Mushaf Fatimah, yang ditulis oleh Sayyidina Ali selama 75 hari. Tuan-tuan percaya cerita ni tuan-tuan? Siapa masuk Syiah kena percaya ni, bukan main-main. Tu tak kira apa kandungan Mushaf Fatimah lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kandungan dia lagi, tuan-tuan kata tu dia. Panjanglah saya nak cerita tu, saya nak cerita lain banyak lagi. Itulah Syiah. Okey tuan-tuan, kalau Syiah nak jumpa tuan-tuan, ni modal besar yang tuan-tuan bila jumpa dengan Syiah, tuan-tuan tanya dia, betul dia hangpa percaya terhadap kitab-kitab tadi? Yang tak tahu dia akan nafikan. Kalau dia nafi, kita boleh abang kata dah, aku dengar sendiri Abdullah Hasan kata ada. Bukan takat tengok dalam teks, La Hasan pun kata ada benda tu, confirm benda tu ada. Okey, kalau dia mengaku senang, dia kata ya ada, tapi tak salah benda tu, dia kata okey tak apalah. Lah kalau ada mana dia, aku nak tengok kata. Macam tu kan. Kalau dia kata ada, tanya mana dia kitab tu. Kitab-kitab yang sepanjang 70 hasta, tebal dia 3 kali ganda Al-Quran, tak kira Al-Jafrul Abyad, Al-Jafrul Ahmar, tak kira Al-Abitah, macam-macam ni nama kitab-kitab Syiah ni. Tanya dia mana dia kitab tu, kami nak tengok. Kami teringin juga nak masuk Syiah, tapi nak tengok dulu kitab tu. Boleh tuan-tuan buat begitu? Dah kalau ada betul-betul tuan-tuan, saya teringin juga nak mengajar. Kalau boleh, tidak pun nak mengaji. Malam ni kita mengaji tafsir Al-Quranul Karim, esok kita mengaji Al-Jami'ah, lusa kita mengaji Mushaf kuliah wanita, kuliah muslimat, ngaji Mushaf Fatimah. Dah kalau ada kan, mana dia mai kami nak tengok. Tambah Al-Jami'ah tu, dalam tu ada perkara-perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh umat manusia. Sepatutnya kena ada kat kita dah tuan-tuan. Kena ada lah. Buat apa dia bersembunyi dalam gua? Tuan-tuan tahu di mana kitab tu lah ni? Dia akan jawab apa tuan-tuan? Ketua-ketua Syiah akan jawab,
Dia kata tak ada lah kat kami. Lah ni kitab tu sedang berada di tangan Al-Imamul Mahdi dalam gua. Bila Imam Mahdi muncul esok di akhir zaman, Imam Mahdi akan keluarkan, bawa semua kitab-kitab ni untuk digunakan oleh umat manusia. Cerita lah tuan-tuan. Muhum ni ambil kat mereka semua, tinggallah kat kita sikit. Ni Syiah tuan-tuan. Tapi orang-orang Syiah hak duk masuk Syiah, yang duk percaya Syiah, dia tak tahu benda ni. Kalau dia tahu, dia boleh percaya. Sampai tahap tu Allah tutup hati mereka nak menolak kebenaran ni, sampai boleh percaya kewujudan kitab-kitab yang dikatakan disembunyikan dalam gua tu tuan-tuan. Okey. Awak tak keluar gambar dah? Padam ke? Tidak, dia ada kat kalau biru kan lah Ada dah. Tak ada. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan kitab-kitab rujukan Syiah. Supaya kita tahu bahawa Syiah ni dia suatu ajaran yang dia bukan, bila kita nak mengenali Syiah sekadar dengan orang abang tak boleh. Kita kena tahu bahawa Syiah ni dia ada sumber rujukannya yang tersendiri. Kalau kita ada kitab hadis, Syiah pun ada kitab hadis dia. Kita ada Bukhari, dia ada Bukhari dia. Kita ada kitab apa semua ada kat dia. Saya nak tunjuk kitab-kitab tu kepada tuan-tuan. Dalam iPad ni. Tapi tak keluar gambar dah. Syiah marah orang kali tuan-tuan kan. Siapa tu? Kalau tak boleh pergi ambil lah kereta saya, sebab saya ada LCD satu lagi. Kita berhenti lewat sikit sebab kan. Nak keluar pergi mana? Nah, pergi ambil lah kereta saya. Ada. Tak ada cahaya langsung. Okey, yang tuan-tuan tengok dalam rak ni ni bukan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua yang tuan-tuan tengok ni adalah kitab-kitab orang-orang Syiah. Ni hak saya tunjuk teks tadi ni daripada kitab ni, Usulul Kafi. Tu kitab dia ni. Ni kitab Bukhari dia lah. Kalau kita kata Bukhari, inilah yang dianggap oleh orang-orang Syiah sebagai kitab usul. Dia bagi Usulul Kafi, ada 8 jilid kitab ni. Hadisnya lebih banyak daripada hadis Bukhari tu, ada 16,199 hadis. Cuma hak sahih dah sikit. Hak lain semua karut. Depa pun kata karut tuan-tuan. Yang kita depa. Bahkan seorang orang kuat Syiah hari ni nama dia Kamal Haidari. Dari Iraq, orang kuat Syiah, duk ceramah selalu. Lah dia kata semua, dia kata hadis-hadis dalam kitab-kitab Syiah ni sebenarnya direka oleh orang Yahudi dan Kristian. Tu dia dan tadi mengaku dah lah ni. Kitab-kitab dia. Ni kitab hadis dia. Kalau kita nak tahu akidah-akidah yang saya sebutkan tadi tu, ada dalam ni lah. Tak tadi ni. Okey. Lagi kitab apa lagi? Tu Al-Kafi sebaris tu. Hak sebaris tu adalah kitab Al-Kafi. Ni kitab Biharul Anwar. Nama kitab dia Bihar. Bahrul Laut. Bahrun tu makna dia lautan. Tuan-tuan tahu banyak mana kitab ni? 110 jilid. Tu kitab hadis dia punya banyak tuan. Jadi nak tahu Syiah, kena bacalah kitab-kitab ni, tengok sikit sebanyak, barulah kita tak mudah ditipu oleh orang-orang Syiah ni. Kitab apa? Akidah. Ni kitab Aqaid. Kita nak tahu akidah dia, kita baca kitab ni. Nama dia Aqaid Al-Imamiyah. Akidah orang Syiah Imamiyah. Tak boleh tengok dia lagu tu kita kata dia betul. Kita kena tengok apa yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah ni tentang akidah mereka. Ni
Ada lagi tak kita akidah dia selain daripada ni? Ada lagi. Antaranya al-aqaid. Nampak tu? Nampak tu? Nama dia al-aqaid. Akidah. Ni kepercayaan orang Syiah. Lagu ni, lagu tu dia akan habaq satu persatu. Jadi apa tujuan saya nak tunjuk kat tuan-tuan ni, tuan-tuan? Bukanlah nak suruh pergi duk alim Syiah baca kitab-kitab ni pula, tak payahlah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa kita kalau kita nak menilai sesuatu akidah benar ataupun salah, kita tak boleh hanya melihat zahir. Kita jumpa 2-3 orang Kristian yang baik-baik, 10 orang, 20 orang, kita berkawan, baik-baik belakang orang-orang Kristian, kita buat hukum, kita kata Kristian sebenarnya tak sesat. Aku jumpa orang Kristian baik-baik ya pun. Berat kalau lagi begitu. Quran kata pun tak pakai lagi ni. Jepun, dia kata saya pergi Jepun, ya Allah bersihlah negara Jepun ni, baik-baik orang, hormat kita bukan. Jadi Jepun sebenarnya tidak sesat mereka. Tak kapiai mereka tu bagus. Boleh ke tu tuan-tuan? Tak boleh. Kita kena tengok akidah dia. Mana kita nak tahu akidah dia? Kena rujuk kitab-kitab dia. Samalah Syiah. Jangan tertipu dengan serban besar dia, dengan jubah yang dia pakai. Walaupun dia baca Quran sekalipun, kita kena tengok akidah dia. Mana kita nak tahu akidah dia? Ni sumber dia ada depan mata kita ni. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita di Jabatan Mufti dan sebagainya. Bila dia nak keluar fatwa kata Syiah sesat, dia main berhimpun di nasi kandak pelita ya kata tuan-tuan. Berhimpun ramai-ramai jawatan kuasa fatwa, dia nasi kandak pelita, mai kita haram Syiah pada muka depa. Bukan lagu tu. Dia akan buka kitab, tengok akidah-akidah dia, tengok rujukan dia, betulkah depa berkeyakinan lagu tu, barulah dia putuskan bahawa ajaran Syiah itu adalah ajaran yang sesat. Ini kita tak reti. Pergi petikai mufti tu, dah bagi aku mufti kerti. Mufti tak betul, mufti tidak adil. Depa ni ada agenda dia. Tu yang nak haram Syiah tu. Sampai setara tu punya tak mau percaya kepada kita. Kalau tak mau percaya tuan-tuan, kalau betul lah kita duk rasa macam ni, tolong kaji kitab Syiah dulu baru masuk Syiah. Tolong baca ni kitab-kitab Syiah ni, barulah kita buat keputusan adakah Syiah ni sesat ataupun sebaliknya. Ni kena baca ni kitab-kitab ni. Agak-agak nak baca aku mana tuan-tuan? Dia kata waman kah wamin, wamun pun boleh juga tu. Boleh belaka tuan-tuan. Dia kata aku bukan tak mau baca dia, tak sakit tak bunyi. Tak bunyi. Jadi kita kalau tak tahu, tak usah pandai-pandai. Ini soal akidah. Betul lah dia doktor, dia ada PhD dalam bidang engineering ke bidang dia lah, lawyer dan sebagainya, tapi takkan dia tahu bab nak merujuk kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah. Main percaya ya. Itu kesilapan yang saya duk jumpa kawan-kawan kita hak terlibat dengan ajaran Syiah. Dia boleh percaya, dia boleh ikut kepercayaan Syiah ni, sebab dia tak rujuk sendiri, dia main percaya saja apa yang disebut oleh orang-orang Syiah. Okey tuan-tuan, mari kita tengok lagi. Bolehlah sikit lagi tuan-tuan. Saya pun saja lama siang kat tuan-tuan. Ni baru duduk kat kitab mereka ni, banyak lagi. Okey, mari kita tengok. Hari ni kita clear dah. Memang Syiah, kita nak cam Syiah ni, kalau dia nafi setara mana pun, tanya dia percaya dah kat Imam 12. Kalau dia percaya Imam 12, itulah yang Syiah yang kita kata sesat, yang difatwakan sebagai sesat, yang kita terangkan kesesatan mereka pada malam ini. Betul tak kitab rujukan nampak antaranya ialah Al-Kafi, Al-Istibsar. Tu payahlah sikit nak ingat nama-nama tu. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu benda-benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok setakat mana dia punya kepercayaan dia berkenaan dengan rukun Islam. Kita tuan-tuan bila sebut rukun Islam clear, semua orang Islam tahu. Tanya budak tadika pun tahu dah. Dia tuan-tuan, ni hadis dia dalam kitab tadilah, bab da'aimil Islam, bab tonggak teras ajaran Islam, rukun Islam pada pandangan Syiah. Hadis dia berbunyi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina atas 5 perkara. Sama dengan kita tuan-tuan? Macam sama. Tapi kalau kita tengok satu persatu yang dia kemukakan, kita akan tengok sebenarnya tak sama. 5 tu sembahyang,
zakat, puasa, haji, dan yang kelimanya Imam 12 itu. Kena percaya kat wilayah Imam 12. Dia akan ke mana pun Imam 12 dia tu yang penting. Dan itulah yang lebih penting daripada segala-galanya. Tanpa percaya kepada Imam 12, bermakna seluruh amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu yang sampai kena selak tikar, kena pergi habaq, kena kata tu kita dengar. Kata tu tuan-tuan. Mana kalau nak bagi salam ke ahli kubur kena buat turun cermin kereta. Tidak tak sampai lagi dia kata. Tuan-tuan tengok dalam kitab hak tadi. Aqidah orang Syiah. Dia kata wa na'taqid, dan kami percaya annal imama kan nabi. Imam itu sama macam nabi. Betul tu dia punya kepercayaan. Imam tu adalah penerusan kepada kenabian. Mana nabi habis, nabi tidak berakhir lagi syariat ni. Disambung lagi oleh imam-imam dia. Imam itu maksum kata Syiah. Tu bal na'taqid, bahkan kami beriktikad bahawa perintah imam sama dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan imam sama dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak ulama-ulama kita tengok ni. Dia nak hukum kata sesat ataupun tidak tu. Tu tuan-tuan tengok baris ketiga ni. Bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun. Bab imam-imam mengetahui bila mereka akan mati. Bukan takat tu. Kalau dia tak mau mati lagi pun tak apa. Ikut dia. Ni lagi dahsyat lagi. Ini kata Imam Syiah ni mengetahui, inilah a'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Aku mengetahui apa yang ada dalam syurga dan apa yang ada dalam neraka. Aku mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Boleh ke percaya macam tu tuan-tuan? Tak sesat ke kalau sampai tahu-tahu ni tuan-tuan ni? Confirm sesat. Okey, kita tinggal lah. Tak pergi banyak sangat. Ni pun saya tinggal lah. Dan bagi dia wajib, siapa tak percaya kafir. Barang siapa yang menolak imam tersebut kafir, sesat, kekal dalam api neraka Allah. Salah pula dah kita tuan-tuan tak percaya lagu dia. Tapi ada dalam Quran dah. Kalau ada abang ada, mana dia? Tunjuk satu je dia. Satu ayat cukup lah. Yang sebut jelas terang. Kami nak tengok kena percaya kat Ali. Tak mau main duk kiah-kiah, duk takwil kena tafsir berbelit-belit pula. Tak mau hak clear. Bab akidah mana boleh terang, duk tak terang kan. Mana ada, tidak ada dalam Al-Quran suruh percaya kat Imam 12 ni. Okey, saya peringkaslah. Satu kepercayaan Syiah lagi. Syiah percaya sahabat-sahabat kafir. Sahabat-sahabat kafir kata mereka. Semua para sahabat engkar perintah Rasul. Semua para sahabat kafir kecuali yang tak kafir pun ialah Miqdad, Abu Zar dan Salman Al-Farisi. Ini Syiah. Jadi yang ni tuan-tuan, kalau kita nak petik kata-kata ulama Syiah, kita tunjuk apa nama Syiah Arab duk kafir para sahabat. Depa kata lagi dia tu Syiah Arab, Syiah Malaysia ada, Syiah Malaysia bagus. Tak sampai teratur lah kami cuma kata sahabat engkar saja. Betul ke tu tuan-tuan? Jadi saya nak akhirilah kot ceramah malam ni. Tuan-tuan dengar satu dua perbincangan saya dengan kawan-kawan kita hak jadi Syiah ni, hak tergamak kafir para sahabat ni, yang kita terpaksa rakam secara sembunyi. Tidak, dia tak keluar. Itu yang diajarlah yang itulah. Okey. Selain daripada yang itu, isu sahabat Nabi, pandangan Syiah terhadap sahabat Nabi dan pandangan Ahli Sunnah terhadap sahabat Nabi ini berbeza. Apa komen? Dan isu itu, ya memanglah mengikut orang Syiah ke, maksudnya ketika tu Nabi wafat kan, dia kata bawalah dakwat dan kertas supaya dapat aku tinggalkan perkara besar pada kamu supaya umat-umatku takkan tersesat selama-lamanya kan. Sebab dia Nabi ni dah dapat wahyu kan, dah lama tahu umat ni memang akan terpecah juga, dan umat Allah dah takdirkan macam itu, memang akan terjadi, cuma masa dia je kan. Okey, jadi iaitu ialah bagi kita orang Al-Quran dan juga Ahlul Bait, di mana Ahlul Bait mengamalkan sunah-sunah Nabi itu je. Dua perkara tu. Okey, apa kaitan dengan sahabat? Okey, dengan
dengan sahabat. Sebab ketika Nabi wafat tu, Abu Bakar dengan Umar tak mahu. Dia kata cukuplah sekadar Quran sahaja. Dan mengikut bacaan saya juga, hadis sebelum dikumpulkan oleh sahabat dia, Uthman ke Umar ke yang mengumpulkan hadis tu kembali, maksudnya dia dah dibakar. Quran Uthman. Kan dikumpul kembali oleh Uthman. Bukan hadis Quran. Yang dibakar. Mushaf. Apa tu dibakar? Lepas tu maksudnya Abu Bakar dengan Umar, maksudnya dia orang tak mengakui yang Nabi telah wafat lah, telah meninggal dunia. Maksudnya dia tak bagi Nabi menuliskan perkara besar tu. Okey, dan ketika tu pun yang menguruskan tungguan Nabi semua ada kan. Lepas tu yang Abu Bakar dengan Umar pun tak ada yang isteri, cuma datang sementara. Tu pun buat kecoh lah, buat kecoh di situ. Maksudnya dengar tak tuan-tuan? Tak jelas Oh sayang kan kalau tidak clear tuan-tuan dengar. Seorang pelajar di UUM yang saya jumpa, saya pergi jumpa dia setelah Jabatan Mufti minta saya pergi jumpa dia. Pelajar perempuan daripada Perak, daripada Batu Gajah Perak. Tapi dia ngaku dah dia Syiah. Saya tanya elok-elok lah, betul ke anti Syiah? Dia kata betul, alhamdulillah. Dia kata 7 bulan dah masuk Syiah. Lepas tu saya mulalah bincang, nak tahu kan, kita nak tahu dulu. Saya lihat blog dia, banyak dia cerita. Antara dia sebut, dia kata hari-hari sebelum masa Rasulullah wafat tu, semasa Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar ni tak ada. Abu Bakar duduk jauh di Sunh, nama tempat rumah Sayyidina Abu Bakar, isteri dia yang kedua. Jadi bila diberitahu, dia pun balik. Mai tu pun dia kata mai lewat dah. Mai tu membuat kacau buat kecoh dia sebut ni. Kalau boleh dengar apa yang disebut oleh pelajar ni, dia kata Abu Bakar dan Umar tu mai cuma nak buat apa? Buat kecoh sahaja. Lepas tu dalam perbincangan panjang saya dengan dia ni, dia sebutlah. Dia kata, saya tanya dia, apa akidah kamu terhadap Abu Bakar? Dia kata dia tak mahu nak sebut. Betul tak? Percaya tak Abu Bakar ni kafir? Ya. Umar kafir? Ya, Umar kafir. Osman kafir. Dia boleh sebut terang-terang. Saya nak cuba bagi dengar juga, kok lah dengar, bagi puas hati. Ikan kepada Sayyidina Ali, dia bagi hukum. Terus cakap Abu Bakar ni, apa hukum kita nak kata kat Abu Bakar ni? Ya, itu tak boleh buat saya nak spesifikasi kan. Sebab orang-orang Syiah selalunya dia akan menyebut Abu Bakar kafir kerana tolak wasiat Nabi, nanti setuju kan? Orang pun ada juga yang cakap benda tu. Nanti setuju lah tu. Setuju Abu Bakar kafir, Umar sama kafir, nanti setuju. Ya. Osman Ya. kafir juga. Itulah pertentangan kita dengan Syiah yang menyebabkan sunnah tak diterima Syiah. Betul. Sedangkan ahli sunnah mengkafirkan Ali lah. Tak ada. Dan menerima Sayyidina Ali, menyayangi Sayyidina Ali. Dia anti rasa yakin Abu Bakar kafir. Ya. Umar kafir. Ya. Soalan Apa benda yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang sampai anti yakin dia berdua ni kafir? ada banyak, tapi saya kena Yang paling pokok lah. pokok. Itulah dia tidak menerima wasiat Dengar tuan-tuan? Abu Bakar kafir? Ya. Umar kafir? Ya. Kamu yakin Abu Bakar kafir? Ya. Umar, kamu yakin dia kafir? Ya, kafir. Pasal apa dia kafir? Ada banyak ustaz, cuma saya tak ingat lelah ni. Tu budak-budak kita. Dia boleh bawa sampai mengat, dia boleh. Itu macam mana tuan-tuan? Tak bahaya ke akidah Syiah ni? Ni budaknya. Saya tunjuk bila gambar dia sikit. Ni budak ni saya tunjuk sikit-sikit lah, akan tunjuk semua naya tak lagi. Tapi ni akan jadi menantu siapa tuan-tuan ni? Bayangkan dia masuk dalam keluarga kita, akan jadi isteri kepada anak kita, akan melahirkan cucu kita. Lagu mana dia didik anak dia? Kalau akidah dia Abu Bakar kafir, Umar kafir, dia kata tuan-tuan. Ni budak-budak ni tuan-tuan.
Dan dah berlaku banyak dah kes-kes ni tuan-tuan. Bila kena audio kita tak berapa nak jelas, saya tak mau tunjuklah ni orang-orang yang memang berhadapan dengan situasi isteri dia Syiah ni, cikgu ni mengajar di College Vocational Arab. Bini dia kata apa? Bila dia tanya bini dia, Abu Bakar mana? Abu Bakar kafir, bini dia kata. Umar kafir. Aisyah bukan ummul mukminin tapi ibu penzina, bini dia kata. Ni. Jadi nak tunggu sampai setara tu ke baru kita nak kelang kabut, baru nak rasa bahaya. Ini ancaman pada akidah. Jadi inilah yang kita cuba nak sampaikan kepada masyarakat kita, sekurang-kurangnya kita sedar tentang bahaya ni. Dan bukan sikit dah hak masuk Syiah dah ni tuan-tuan. Nak tahu, buka hak Facebook yang duduk kelai dengan Syiah, tuan-tuan akan tengoklah macam mana punya, saya tengok tu dia, orang tu, orang ni. Hak di Kedah ni tuan-tuan, antara yang saya jumpa dia ni mengaku Syiah. Aqbal Syarifuddin, Syiah, peguam ngaji mana Mekah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, masuk UIA jadi Syiah di sana. Tapi dia jenis mengaku, dia tak ada segan-segan tu nak sembunyi, tak saya Syiah dah kata. Saya yakin Syiah betul. Terdialog dengan dia baru sekali tu hak baju putih bukan baju kuning, tak silap dah. Bini dia bukan Syiah, dia kata bini saya tak mau ikut Syiah. Anak dia hantar sekolah apa dia, Al-Azhar ke di Sungai Petani tu, hantar sekolah Ikram, tapi dia saya Syiah, dia kata. Kalau di mahkamah tuan-tuan, dia duduk selalu pergi mahkamah tinggi kan, kawan-kawan di mahkamah kata dia, bila dia main dia kata apa, boleh kot nak salah dengan aku Syiah, dia tak boleh kot. Dia buat main-main dia benda tu tuan-tuan. Ni orang, dan dia mengaku. Dan tuan-tuan rasa dia cuba sampaikan dah akidah dia kepada orang kita, yang tu tanya dia. Dan kita nak sekat penyelewengan akidah sehingga anak-anak kita sedar ataupun tidak, silap-silap salah seorang, dua orang adik-beradik kita terpengaruh, dan akhirnya balik dakwah kita pula suruh masuk Syiah, suruh jadi lagu dia. Okey, jadi saya ingat saya berhenti dekat tu lah untuk malam ni, nak bagi ruang kok-kok lah tuan-tuan ada sebarang persoalan ataupun pandangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Data banyak mana lah Syiah di Kedah tu. Okey, soalan kedua, ada apa nak tanya lagi? Ya. Ya, setelah difatwakan haram, sesat, kenapa masih ada lagi? Adakah pihak-pihak berwajib tidak mengambil tindakan? Itu soalan kedua. Ada lagi soalan? Orang lain? Ada lagi yang lain? Ya, yang ketiga. Ya. Punca merebaknya Syiah. Main kat mana Syiah? Lagi ya, sila. Salam. Ya, okey. Soalan satu lagi? Satu lagi. Ya, sila. Macam mana? Ada?
yang terlibat dengan Syiah lelaki-lelaki ke perempuan? Okey. Cukup dulu dekat tu. Lagi panjang sangat pula. Ada lagi. Banyak tu. Ya. Okey. Saya lagi panjang balik lagi. Saya lupa pula banyak-banyak soalan tu. Tapi insya-Allah. Berkenaan dengan data dululah. Data. Dua lah. Barangkali data perempuan. Begitu juga berkenaan dengan tara mana banyaknya Syiah di Kedah ni. Memanglah tuan-tuan, saya pergi mana pun orang akan tanya banyak mana agaknya Syiah di Kedah tu. Soalan tu menakutkan kami orang Kedah dah. Seolah-olah separuh daripada negeri Kedah tu Syiah, tuan-tuan. Maknanya kalau pergi Pendang tu pula, Pendang kan negeri paling banyak daerah yang paling banyak Syiah. Maknanya kalau pergi Pendang tu, pergi Pekan Sabtu dia, Botol bau tu semua Syiah. Botol Syiah. Selang 2-3 orang Syiah kan. Orang duk asal lagu tu lah gambaran banyaknya Syiah di Pendang. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan, ikut pengamatan kami lah. Saya terlibat dengan AJK menangani Syiah dan sebagainya di peringkat negeri. Sebenarnya tak ramai mana pun Syiah di Kedah tu. Tak banyak mana pun. Syiah ni dia membesar-besarkan angka tu bagi kita takut. Dia dakwah sampai 200,000, 300,000. Itu semua jangan duduk percaya lah. Tu semua karut semua tu tuan-tuan. Nak bagi kita takut dengan jumlah mereka yang dikatakan ramai. Tak, dia tak banyak mana pun. Bahkan ikut survey kami lah, kalau di rumah ketua Syiah tu, Abdullah Hasan tu, di rumah dia. Ni rumah dia. Ni saya kumpul banyak ni. Tapi saya tak boleh tunjuk ke semua lah. Ada benda-benda yang agak rahsia kan. Ketua Allah Hasan ni. Ni rumah dia. Kalau tuan-tuan pergi Pendang lah ni. Lalu tu tuan-tuan tengok tu. Tapi lah ada pagar lah. Dia buat pagar batu lah ni. Kita boleh nampak. Daripada tepi tu rumah dia. Rumah Abdullah Hasan. Ni dalam rumah dia ni. Dalam rumah dia ada tu Hasan minni wa ana min Husain minni wa ana min Husain. Keliling tu. Allah rumah dia tu macam-macam lah dah. Tempat semayang dia semua dah tu lah. Kuliah pengajian ni boleh muat lah 6-70 orang. Tu pun bila kami tengok kereta hadut di luar tu kan, parking di luar tu, kebanyakannya plan. Kalau tak RP ya. Banyak nak pergi mengaji tu orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang, orang Perlis. Tu saya baru ni saya ceramah dengan Mufti Perlis dengan Datuk Dr. Juanda. Saya kata saya duk bimbang. Perlis ni daripada Darus Sunnah lagi jadi Darus Syiah. Dia kata na'udzubillah Ustaz. Sebab saya duk tengok duk pergi mengaji rumah Allah Hasan tu, orang Perlis banyak. Tu orang Kedah banyak benar pun. Pendang tu boleh bilang jadi Syiah. Tapi dia suka angkat angka tu bagi nampak banyak untuk menakutkan orang kita. Tapi walaupun tak ramai mana jumlah mereka, kita jangan pandang remeh. Kita kena perhati anak-anak kita. Dan saya tuan-tuan, saya amat mengharapkan, walaupun kita tengok yang mai ni katakan tak ada ni, ada exco Pulau Pinang mai ni. Mana nak mai kan? Orang besar-besar beberapa orang nak boleh mai program-program sekolah lagu ni kan. Tapi tuan-tuan yang ada di sini, saya harap boleh berperanan. Kalau tuan-tuan rasa bahaya dah ni. Saya ceramah sampai tahun ni tuan-tuan berasa bahaya dah akidah Syiah ni. Kau tak berasa apa? Dia tak aku tak berasa apa pun dia tak. Oh mampu kalau lagu tu tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan ni, benda ni tak boleh biar. Akidah Syiah. Jadi saya harap tuan-tuan yang mungkin ada kenalan rapat, adik-beradik ke kan, dalam rapat menakan ke, anak kita sendiri ke barangkali yang kerja di tempat-tempat besar-besar, tolong buat sesuatu. Kita nak sampaikan benda ni kepada orang yang boleh gubal undang-undang yang agak kukuh dalam undang-undang keluarga Islam negeri Pulau Pinang. Kalau menikah dengan Syiah boleh fasakh tak? Boleh tak lah ni? Lah tak boleh. Kalau menikah dah lah. Lepas tu kalau kita bercerai, kita nak bercerai, tuntutan cerai kata. Anak tu nak boleh kepada yang ahlu sunnah ke Syiah? Ke dia ikut ibu ataupun ayah dia? Lah, bagi kat mak. Kalau mak Syiah, mak lagu tadi. Bahaya dah akidah nak. Jadi kena ada orang fikir macam mana nak gubal undang-undang tu. Saya boleh ceramah lagu ni ya. Kalau program besar-besar saya pergi
yang dihadiri oleh imam-imam di sesuatu daerah, di sesuatu tempat. Orang-orang besar ni dia main juga. Tapi dia main buat apa tuan-tuan? Saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis ni. Lepas tu dia start kereta balik. Tak sampai juga maklumat kita anak abang ke dia. Jadi dia tak rasa benda tu sebagai sesuatu yang bahaya. Itu masalah dia tu. Polis perlu tahu benda ni bahaya. Alhamdulillah pihak polis kalau belah-belah utara tu, esok saya ada lagi program dengan PDRM polis. Kita nak terang tahu sebab kalau polis masuk Syiah bahaya tuan-tuan. Oh, sangat bahaya. Pulau Pinang pun saya pilih kalau tentera dan sebagainya kita pi supaya kita nak sampaikan maklumat ni. Duduk di mana-mana jabatan pun kita nak pi kepada jabatan-jabatan tu, nak bagi dia tahu bahaya tak mana. Kita nak pertemuan penerangan tu dia boleh pergi puas hati. Kalau dia tak puas hati dia boleh mungkin tanya, lawan kita pun tak apa, kita bagi. Kita nak bagi dia yakin kita bukan nak memfitnah Syiah suka-suka hati, tidak, tapi berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Lagu tu kita nak. Okey. Itu berkenaan data lah. Yang kedua berkenaan dengan tindakan. Katakan dah tahu sesat, dah fatwa, panggil baca Quran buat apa? Tu masalah tu kan. Awak tak ambil tindakan. Awak dua biar berapa orang nak kena tangkap. Kedah tak tangkap lagi. Pulau Pinang tak tangkap lagi. Yang kita dengar di Selangor adalah di satu dua negeri yang tangkapan dia buat turun cara kalah. Jadi itulah yang saya pernah ditanya soalan ni sewaktu di mana tak tahu. Saya kata saya rasa amat terkilan lah. Sebab baru-baru ni pilihan raya umum yang ke-13 saya tak masuk tanding. Kalau saya jadi menteri tuan-tuan, tanding-tanding menang jadi menteri, mampu hamba je kan. Tapi tak masuk tanding baru ni tuan-tuan, saya kata apa? Saya nak masuk pun Seriau, Harun Din pun kalah. Abdullah Din tobat tak menang tuan-tuan. Tu payah kan. Kita kalau nak padahal nak pangkah pelaku ni kan, tak ada siapa nak main. Jadi perlu orang yang ada kesedaran tu di atas. Kalau orang yang berada di atas tu dia punya pandangan Syiah hanya mazhab sahaja, bahaya dah tuan-tuan. Bahaya. Tuan-tuan cuba fikir lagu ni lah. Saya cikgu ustaz mengajar di sekolah kan. Pelajar-pelajar sekolah saya yang dia tahu paling hebatnya Ustaz Abdullah Din lah. Di sekolah dia tahu ustaz tu seorang kan. Dia bahasa ustaz tu lah segala-galanya yang hebat ni. Masuk radio pula tu ustaz tu. Jadi dia bahasa kemas lah. Jadi apa-apa rujukan dia masa dia masuk tahun 1 ke universiti, dia pergi UKM contohnya kan. Dia jumpa pensyarah Syiah di UM Mesti Melaya. Ada pensyarah Syiah dia mengajar dalam kelas. Saya tak mau sebut nama, kena saman pula. Jadi bila dia jumpa pensyarah tu ajak masuk usrah Ahlul Bait dia kata. Jadi dia akan balik rujuk siapa awal-awal ni tuan-tuan. Dia balik rujuk Ustaz Abdullah Din tu lah. Ustaz radio kita kata kan, kemas lah pada pandangan dia. Dia keluar masuk universiti, dia jumpa profesor tu, doktor ni. Ustaz Abdullah Din tu ada apa tuan-tuan? Tak ada apa lah. Tapi tahun pertama dia masih percaya lagi. Dia pergi tanya, dia kata Ustaz, Syiah ni lagu mana bahaya tak Ustaz? Syiah ni betul ke sesat? Lepas tu saya kata apa? Saya kata Syiah ni sebenarnya dia mazhab saja. Dia Ja'fari. Kita Syafi'i. Lebih kurang kita ada lah beza sikit-sikit kita dengan dia. Macam kita beza dengan mazhab Hanafi tu, betul lah beza. Taklah sampai sesak kafir dak. Dia mazhab saja. Apa nak jadi dengan budak ni? Ada kemungkinan dia akan masuk Syiah tuan-tuan kerana fatwa saya tadi ni. Ada kemungkinan, walaupun bukanlah 100% kan, tapi kemungkinan dia akan boleh terlibat. Sebab dia kata ustaz kata tak apa. Itu baru guru pendidikan Islam di sekolah menengah Muazzam Shah kota, tak ada apa pun. Kalau saya menteri dalam negeri tuan-tuan, kalau saya pegang menteri pelajaran Malaysia tuan-tuan, saya ulama besar tuan-tuan, saya kata Syiah tak apa, Syiah mazhab sahaja. Bahaya tak pada akidah orang bawah ni tuan-tuan? Sangat-sangat bahaya. Sebab tu bahaya Syiah ni kita kena fikir lagu tu. Lepas tu saya minta lah kalau ustaz-ustaz jangan dua keluar perkataan Syiah mazhab sahaja. Syiah tak sesat Dah kalau tak sesat kamu bagilah dia masuk Syiah. Tanya ada aku tu. Kalau dia tak sesat, Syiah tu tidak sesat,
Kalau anak tuan masuk Syiah, macam mana? Lalu dia akan mengucapkan Abu Bakar kafir. Mazhab lagi kata begitu. Cuma ustaz-ustaz duk kata Syiah tak apa ni, sebab dia tak pernah dengar dengan telinga dia sendiri orang Syiah di Malaysia ni keluarkan ucapan Abu Bakar kafir laknatullahi alaihi. Dia duk tak sampai tahap tu. Syiah ni dah berubah dah. Dia duk bagi kepercayaan. Itu yang menyebabkan dia duk bagi ruang kepada Syiah, walaupun dia sendiri sebenarnya tak mau anak dia jadi Syiah. Itu yang kita nak abang kat tuan-tuan semua. Okey. Jadi soal tindakan ni tuan-tuan, pihak kerajaan cuba, tetapi bukan senang. Tuan-tuan kena faham, kita berhadapan dengan sebuah akidah yang di belakangnya ada negara. Dan negara bukan calang-calang negara. Iran, kuasa besar tu. Yang mana ada kita berani campur tangan urusan dalaman negara orang lain. Tapi Iran, kita tangkap pengikut dia, dia mai sini tuan-tuan. Dia ugut kita pula. Kita stop pengambilan kelapa sawit dari Malaysia. Dia adalah pengimport terbesar kelapa sawit dari Malaysia. Kalau dia stop 20% jadi mampu. GST nak jadi berapa persen pula tu? Mampu. Kena fikir semua tu. Jadi sebab itulah kita kena fikir usaha cara lain untuk nak berhadapan dengan golongan ini. Bukan mudah-mudah nak tangkap mereka, sebab susah dari sudut beban pembuktian dan sebagainya, bukan sesuatu yang mudah. Tuan-tuan sembanglah, tuan-tuan mungkin sebahagian daripada yang hadir ni peguam dan sebagainya tahu benda-benda perundangan, boleh tanya mereka bagaimana sukarnya nak membuktikan amalan ataupun ajaran Syiah yang dianut oleh orang-orang Syiah. Sebab zahirnya nampak macam sama dengan kita, dan kita kena memberi kepercayaan kepada jabatan agama, jabatan mufti, kena bekerja sama dan membantu mereka dalam usaha nak menangani Syiah. Begitu juga pihak polis. Jangan duk marah kat mereka. Mereka pun usaha, tapi bukan suatu yang mudah. Kena faham yang tu. Yang ketiga tadi apa bang? Hak belakang tu. Apa dia tadi? Kaitan Syiah dengan Yahudi. Syiah diasaskan oleh Yahudi. Syiah ni ajarannya dimulakan oleh Abdullah juga tuan-tuan, kan? Abdullah bin Sabah, Yahudi. Tapi Syiah yang ada ni bukan macam ajaran Abdullah bin Sabah tu. Dia berkembang. Akidah dia berkembang dari satu zaman ke zaman yang lain. Ikut firqah pula. Zaidiyah cara dia. Kalau Ismailiyah cara dia. Hak Imamiyah cara dia, berkembang tuan-tuan. Cumanya yang jadi hebat Imamiyah ni sebab dia ada negara hari ni. Dia menguasai, dia boleh mempengaruhi. Yang di Yaman dan sebagainya, dia boleh mempengaruhi mereka tu dengan kekuatan tentera, kekuatan kewangan, ekonomi yang ada kat dia, dia boleh mempengaruhi orang lain. Dan sebab tu tuan-tuan tak akan dengarlah Syiah akan bergaduh dengan Yahudi, tak ada. Acah-acah ada. Dia acah nak perang dengan Yahudi memang, dia pergi bunuh umat Islam di Syria beratus ribu dalam ni. Dia acah-acah kuningan, dia pergi bunuh umat Islam di Yaman. Dia bunuh umat Islam di Iraq. Hak tu yang dia buat, yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Jadi itu Syiah. Dan di Iran, mereka belah Syiah di Asfahan. Berpuluh ribu Syiah di sana diberi kerakyatan. Ahlus Sunnah ditindas. Itu Syiah. Yang seterusnya tadi apa dia? Tak ingat je dah. Okey, Imam 12 tu Syiah kah? Imam 12 tu bukan Syiah. Mereka selalu guna modal ni tuan-tuan. Dia kata duk marah ke Syiah. Bacalah sejarah mazhab kamu. Kamu kena tahu imam-imam mazhab dalam imam 4 tu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tu mengaji dekat Imam Ja'far As-Sadiq, imam kami, imam yang ke-6. Dia kata Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tu berguru dengan siapa? Berguru dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi dia kata kalau Imam Malik pun boleh mengaji dekat Imam Ja'far As-Sadiq, boleh terima fiqh Imam Ja'far As-Sadiq, yang kami sekarang ni dikenal juga dengan nama mazhab Ja'fari,
Pasal apa yang orang ahlu sunnah nak tolak kami? Nampak tak? Tu duk sungguh juga masuk Syiah pula. Dah, tuan-tuan kena faham betul. Imam Ja'far As-Sadiq ni adalah guru kepada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Ja'far As-Sadiq tu bukan Syiah. Dia tak percaya karut-karut hak duk kata dia yang percaya ada kitab nama dia Al-Jami', kan dia yang abang tadi ni kan. Itu dipalsukan atas nama dia. Macamlah Nabi Isa alaihissalam kata mengaku dia Tuhan. Ada kan? Tak. Samalah. Semua hak dia senaraikan tu, tolak hak ke-12 saja adalah orang-orang mulia, ulama-ulama keturunan Ahlul Bait Nabi SAW, tapi mereka tidak berakidah seperti mana akidah yang Syiah percaya hari ini, tuan-tuan. Jangan duk tertipu dengan nama-nama tu. Mereka yang pandai-pandai reka nama-nama tu, tuan-tuan. Okey, habis aku ada soalan, no? Jadi dekat itulah rasanya pertemuan kita. Saya tinggallah buku ni, ada 2 buah ni saya bawa. Kalau tuan-tuan nak rujuk, nak tengoklah hadis Aqalain dan sebagainya kan. Ni ada 2 buah buku ni. Saya tinggal untuk tatapan masjid lah. Nak betul setiap pun boleh. Kalau nak beli, saya bawa ada di luar, di dalam kereta saya. Sebuah ni harga dia RM5 ni. Sebuah RM5. 2 buah ni harga dia RM10. Kalau beli pun tuan-tuan tak baca pun tak apa dah. Bagi ke anak-anak. Bagi kepada anak jiran ke, anak menakan ke, bagi dia tahu konsep hadis 12 Imam 12 tu, hadis Thaqalain dan sebagainya, bagi kat depa. Hak tu yang kita nak sangat. Sebab kalau orang tua-tua ni dia tak masuk Syiah dah, nak mutaah pun tak larat katakan. Hak muda-muda tu, hak barangkali akan dipengaruhi oleh pensyarah, oleh rakan, oleh sebagainya lah, yang sehingga akhirnya kita bimbang mereka akan tersesat daripada landasan yang sebenar. Jadi kalau siapa nak, boleh ambil dululah. Kalau duit tak ada pun nanti serah pada saudara Anas. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.